Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu main filter Zat. Mana ni? Ada apa tu? Ni filter, ni filter. Dia pakai apa ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami daripada Thailand. mana ada dia? Dari Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ni tak ada filter tau. Ni tak ada filter. Ini lampu raya. Lampu raya pula dah. Tak nampak. Tangan saya bercahaya. Lampu Ramadan. Alhamdulillah bikhair. Kita pasang lagu sikit lah. Kita pasang-pasang Ya, bagi ada bunyi background music sikit lah. Ambil lagu yang Habib. Habib. Kat mana file ni? Apa khabar semua? Ya. Apa khabar? Apa habang semua? Sihat ha? Ini lagu-lagu ni. Tak lagu-lagu ke? Song. Waalaikumsalam. Sajalah Walid live sekejap sementara tunggu. Ada Umi tak ada ni, dia pergi dekat bawah, pergi masak. Hari Jumaat hari ni. Ini lampu raya. Lampu raya pula. Lampu apa? Lampu Ramadan. Gambar dia. Ada gambar. Ya ke? Tak lah. Semua video kat sini ni. Oh, kat sini audio. Ya, tak ada nama. Alhamdulillah. Okay, kita dengar sambil-sambil dengar lagu Waktu Sahar. Kalau nak buka lagu kat situ. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang mendoakan keluarga kami. Waalaikumsalam. Ya, Walid nak tunjuk lampu baru. Lampu baru ni. Ada yang besar tapi tak boleh tunjuk. Mana? Habis. Ya, Kita cabut satu. Oh betul, Malaysia sekarang malam InsyaAllah jika tidak ada aral, Walid akan balik. Pegang Aziz pegang. Lampu tu cerah sangat lah Aziz. Ya. Jangan buka lampu. Dia kalau buka lampu dia cerah sangat. Okey, Walid nak cerita sikit. Di Mesir ini sekiranya masuk Ramadan, biasanya orang akan memasang lampu-lampu hiasan begini. Ini Walid beli kecil je lah. Ya, ada lah yang lebih besar, 4 kali ganda, 5 kali ganda ni. Bila pasang lampu tu nampak Masya Allah. Ramadan di sini sangat meriah. Ramadan di Mesir ni Masya Allah meriah. Dan ada juga akan ni cantik kan? Masya Allah.
Tapi ramai yang minta Walik hantar ke Malaysia kan. Tapi masalahnya Walik takut pecah. Masuk dalam beg kan, pecah ni. Kemek-kemek dia sebab dia punya tin ni lembut sangat. Dia tin macam tin Milo je tu kan. Dia terlalu lembut sangat. Ni pun dah gini. Alah, baru nak jumpa Walik pun baru je on live ni. Inilah. Ada satu lagi. Tak yalah, tak apalah, ini satu cukup. Ini. Walik suka sangat tengok itu hari pergi dan perkala-kala kan, tu yang beli tu. Clear. Dengar suara Walik okey tak? Dia plastik je ni, dia plastik. Dia bukan kaca, dia plastik. Ada yang kaca tapi mahal. Kalau yang kaca pun ada juga. Itu kalau jatuh pecah rugi. So dia bagi sekali dengan lampu lah. Ada plug ni. Ada plug kan. Dia cucuk plug tu, dia akan menyala lah. Yang macam ni cuba tutup. Sekejap. Cuba buka lampu, lepas tu tutup. Okay. Sebab dia cahaya, dia tak nampak sangat kan. Itu Cuba tutup dia punya ni. Itu dia. Nampak tak? Sejuk kami masih sejuk kat sini. Ni macam ni lampu dia. Nampak tak? Ini. Dia ada bentuk-bentuk corak-corak bintang, ada bulan, ada lantera. Okey. Kita tutup balik. Buat ni. Sajalah kita nak share tradisi tradisi Arab Mesir sekiranya dia menyambut Ramadan. So mereka sangat meriah lah, sangat meriah. Gelap balik. Okey. Tu boleh letak lampu kat lampu Aladin. Lilin. Okey, sini pukul 4.15 minit malam. Malam pula, pagi petang. Sebab gelap kan. Pukul 4.15, 4.20 lah, 4.20 minit petang. So Walik tutup tirai bagi nampak gelap, so nak pasang lampu. Keciwi, #keciwi. #keciwi Jangan lupakan. Okey, di sini di Mesir bila masuk Ramadan kan, suasana dia agak berubah sikit lah, agak berubah. Orang-orang dia kan, dia akan pergi shopping beli lampu untuk dihiaskan di rumah, seumpama kita menyambut Ramadan, menyambut bulan yang ditunggu-tunggukan oleh umat Islam, yakni bulan 1000 ada di dalam ni malam 1000 malam kan, bulan yang mana pahala-pahala kita digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tudung ni. Bukan tudung. Ada satu lagi kat Mesir ni. Boleh lah, tudung pun tudung lah. Dia kat Mesir ni kadang-kadang buka puasa ramai-ramai. Jadi setiap hari dia akan ada masjid-masjid ataupun rumah-rumah orang, dia bagi makan percuma. Makan percuma untuk berbuka puasa. Jadi kalau pelajar-pelajar yang tidak ada duit banyak, so pergilah makan kat situ. Dia lepas azan tu, dia orang buka puasa sebiji kurma, solat, lepas solat baru dia orang start makan lah. Dia bagi makan nasi dengan daging seketul. Okey, not bad lah, kira sedap lah. Ya. Gua ada sampai keciwi dia. Ya, #keciwi. So sekarang ni dalam rumah tak ada siapa-siapa, tinggal Walik dengan Aziz Masuk sikit dengan Aziz. Kami berdua je. So kami tak tahu nak buat apa. Kata jomlah kita buat live lah kan, sempena nak masuk Ramadan. Hari ni hari Jumaat, hari penghulu hari. Alhamdulillah
Saya nak baca komen. Oh, tak ada komen. Ada komen tapi tak berkenaan. Apa ni? Saya balik baca komen ni lambat sikit tau. Nak kena tengok apa laju sangat tulis. Okey. Ada yang tanya balik nak balik Malaysia bila? InsyaAllah kalau tidak ada aral kita akan baliklah dalam lepas raya ke, lepas raya haji ke kan. Tengok keadaan macam mana. Kalau kata kalau kata dekat Malaysia tu tidak dibenarkan rentas negeri, so tak payah balik lagi lah kot kan. Kalau balik pun buat hoki je, tak boleh nak pergi mana-mana kan, duduk dalam rumah je. Yang lain pergi mana? Yang lain pergi dekat kafeteria. Dia orang tengah duduk masak-masak, tolong Umi tengah masak apa entah untuk malam ni. Sebab tadi pagi kita pergi shopping untuk makan, beli pergi market, pergi pasar borong. Macam mana kalau kita ni ada soalan. Soalan apa? Boleh macam mana mana kalau kita nak tetapkan dari kita Diri kita sentiasa tutup aurat. Oh, Walid tak tempat nak baca, so minta tolong Aziz bacakan soalan-soalan ringan-ringan boleh lah. Berat-berat tak boleh, tak pandai agak balik pun. Betul lah. Jadi dia kata apa? Dia tanya apa? Dia tanya Macam mana nak istiqamah dalam tutup aurat? Dia tutup aurat. Tutup aurat mengikut syariat tau. Bukan kata pakai tudung, bukan balut aurat tau, tutup aurat. Lid, nanti kalau balik kena buat meet and greet. Okey, insya-Allah kita akan buat perjumpaan. Kita selama ni kita dalam grup kan, dalam live kita berinteraksi. So insya-Allah lepas ni kita akan buat perjumpaan lah. Walid akan, kalau sebab tu Walid cakap, kalau kata kalau tidak boleh merentas negeri, Walid tak balik lah. Kalau balik mesti Walid nak pusing Malaysia, nak jumpa lah dengan apa nama orang yang mereka yang selalu mengikut tazkirah, perkongsian ilmu. InsyaAllah Walid akan cuba balik ke semua dengan anak-anak kami di sini. Kami kita berapa orang semua? Kita 7 orang. Tengok Kak Ya sekali. 7 beranak lah. Kami 7 beranak akan balik. Balik jersey masih. Yes, jersey besok last order. Siapa nak order jersey besok last lah. Lepas tu kita nak hantar print. Print 2 minggu print. Lepas tu nak edar kepada yang tuan dia lah, insya-Allah. Ayo berebut. Great, jangan jauh-jauh. Great, Johor je. Ya, Walid biasanya kalau pergi balik ke Malaysia, Walid akan round sampai Johor. Sampai Johor, Perlis, Johor, Pahang, Kelantan, semua negeri. Cumanya Sabah, Sarawak belum pergi. InsyaAllah lah kalau ada rezeki, kita akan pergilah. Walid boleh terangkan tentang zat apa? Zat Allah ke? Nantilah itu kena tanya untuk apa ni lah. Sebab ni bab tauhid kan. Sebaiknya kita pergi tanya, dengar apa nama zat Allah ni macam mana. Jangan dikaji zat Allah ni. Kita belajar sifat Allah cukup lah. Sifat 20 tu, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Belajar yang tu dulu. Zat Allah jangan dikaji. 7 beranak modal berapa? Lebih kurang Walid kalkulat kali dengan kalau kuarantin kena bayar 7 beranak ni lebih kurang 25,000 lah. 25,000 tiket pergi balik. Tadi ada yang cakap yang tadi kan dia kan nak jersey baju kan. Dia kata dia ada WhatsApp dah tapi tak reply lagi. Oh, mungkin Umi sibuk. Umi baru semalam dia habis selesai exam. Umi exam.
Ya, insya-Allah balik ke Maman, insya-Allah kita bagi tahu. Balik Perlis pun kita lalu kot Perak juga, insya-Allah. Orang Perak tunggu. Itulah sebab tak boleh rentas negeri tu yang Walid agak terkilan sikit. Kalau kita balik, kita dah nak balik susah kan. Tiba-tiba balik kena kurung kan, PKP, rentas negeri tak boleh tu jadi leceh dah sikit kan. Kita nak balik berjalan-jalan, nak jumpa-jumpa ramai orang kat sini kan. Disember Walid sekeluarga ada di Mesir. Mana tak sebab Disember Disember kita plan kita nak balik Agustus. Tapi kita tak tahulah, kalau tak boleh balik Disember, insya-Allah ada di Mesir lagi. Ya, biasa Walid sampai juga Singapura. Singapura ada kawan Walid kat sana, Muhammad Saiful Adli. InsyaAllah kita pergi Penang, kita kena passport. Nik, Ramadan nanti insya-Allah kita sebab Walid kena insya-Allah ada. Walid tengah duk plan dengan Iqbal yang akan bawa benda tu. InsyaAllah lah kita akan buat perjumpaan dengan orang-orang yang penuntut ilmu yang GTI, geng tambat ilmu, yang menulis nota-nota. Nanti bolehlah bawa buku-buku nota tu, boleh pakai baju muhajirah ilallah. Masya-Allah. Salam semua. Waalaikumsalam. Insya-Allah Melaka, insya-Allah pergi sebab nak pergi rumah adik Walid, ayahnya Atirah. Ayahnya tinggal di Melaka. Adik Walid lah tu, Syed Zamri tu adik Walid. Seorang lagi adik Walid dekat Johor Bahru, dekat Larkin. Dekat Johor. Dekat KL pun Walid selalu pergi. Kak Nurin tadi cakap terima kasih. Tak tadi Kak Nurin tadi. Walid kalau balik Malaysia biasa 2 bulan. 2 bulan lah. 2 bulan balik. Balik sekejap. Buat rugi duit balik lah kan. Ayah Tirah Melaka kat mana? Melaka dekat apa Allah. Dekat Cheng. Dekat kubur Cina banyak kat situ, apa nama Cheng. Dekat situlah. Tak jauh lah dengan bandar Melaka tu. Nurinya Pak. Johor ni. Ya, adik Walid Sarifah Salma. Ya, betul. Sarifah Salma tu adik yang ketiga, yang keempat. Adik yang bungsu lah. Selangor jangan lupa. Selangor memang selalu pergilah. Lalu kat situ. Wah, Ceng dekat Nurin. Ya ke? Balik KL. Nasi lemak sambal bacang. Oh, sudah. Tak balik. Umi tak ikut tak berletak. Ya, Malaysia Umi mesti balik. Selalu kami akan balik lah. Nanti datang Sabah balik. InsyaAllah kita pergi Sabah jumpa apa Dina Anjalun. Sedap nama dia. Hindustan tu Anjali. So kita nak makan lobster merah. Sarawak pula. Allahu Akbar. Melaka bandar traffic light. Ya. Betul lah, keluar highway tu. Memang traffic light je lah. Bila last balik Malaysia? Bila? Tahun lepas lah. 2 tahun ke? Mana 2 tahun? Tahun 2019 balik. 2019. Ya, sekarang 2021. Ya. Yelah. Hampir 2 tahun lah tak balik. Sikit. Waalaikumsalam, Syada.
Ya selalu, walaupun tak ada grup ni pun dulu, tak ada live ni, Walid selalu buat road tour lah. Road tour pusing Malaysia. Dalam 2 minggu tu pusing Malaysia, tidur kat hotel, tidur dekat dalam kereta, kadang-kadang R&R. Dengan Umi lah, kami berdua je lah ke mana pun. Bukan famous, bukan masalah famous, kita just nak ajar. Sebab kebetulan tahun ni insya-Allah kalau Walid balik pun nak bawa anak-anak sekali. So nak ajar anak-anak berdakwah sahaja. Walid hidup dan mati ni untuk dakwah saja. Yang mana Walid tak pandai sangat. Tak pandai macam dulu, sebab kita tak belajar macam hari ni kan. Walid dulu anak yatim. So kurang sikit lah. Sebab bila bapak tak ada ni, bila bapak tak ada kan, kita kurang orang nasihat. Kita banyak dengan kawan-kawan, dengan mak pula kan, mak dengan adik-adik. So ayah tak ada. Walid 8 tahun dah ayah meninggal. So tak sempat lah. Bukan tak sempat, tak nak belajar dulu ni, malas, keras kepala. Jadi bila Walid berkahwin, dah ada anak. So Walid fikir apa guna kita hidup kita ni tak lama kan. Walid rasa Walid umur 20 baru lepas, baru beberapa hari yang lalu. Sesungguhnya hidup itu terlalu ringkas, terlalu sekejap, terlalu pendek. Hari ni kita bangun tidur, kita tengok, ya Allah, aku dah beruban, janggut aku dah beruban. Dah beruban dah. Aku masa remaja tu, aku rasa baru macam minggu lepas, sekejap sangat lah. Jadi kalau masa kita remaja dulu, kita banyak mengikut kawan-kawan kan. Bukan salah kawan-kawan. Bukan kita nak salahkan kawan-kawan, environment kita tu kan. Jadi kita banyak nak seronok, tak sempat belajar. Tak ada orang yang nak nasihat. Bila matinya seorang ayah, kamu akan kehilangan nasihat-nasihat yang berguna. Kamu akan hilang segala nasihat yang untuk membentuk peribadi kamu, jati diri kamu. Hidup kita singkat. Jadi Walid bermulalah bila ada anak, Walid dah tanamkan agama kepada mereka, tanamkan reti agama kepada mereka. So bermulalah kalau tengok gambar-gambar anak-anak Walid kan, daripada kecil dah berjubah, bersorban, sebab Walid dah tanam masa dia orang kecil, bersorban, berjubah. Umur seusia 7 tahun Walid dah wajibkan mereka untuk solat. Memang disiplin keras sikit lah. Sebab tu kadang-kadang anak-anak pun tak berapa nak rapat dengan kita, sebab kita terlalu tegas, terlalu garang dalam hal beribadat, dalam hal untuk Walid kadang-kadang mikir kan, kalau aku ni anak yatim, tiba-tiba kalau Allah ambil nyawa aku, anak aku juga pula jadi anak yatim. Aku dulu ni tidak ada orang menasihat, tidak ada orang guide. Ibu ni nak guide macam mana sangat kan. Ibu ni dia tak kuat untuk nak guide anak-anak yang mula dewasa. Melawannya dengan biasalah kita tak lari benda tu, sebab dunia dah hampir kan, dah hampir kiamat ni. Jadi bila Walid ada anak, saya cuba menekankan agama kepada mereka. Solat 7 tahun masuk sekolah dia 1 tu kena solat dah. Jadi Walid faham sangatlah kepada orang-orang yang anak yatim. Sebab tu dalam Islam disuruh kita berbuat baik kepada orang miskin kan, kepada anak yatim. Sehingga kan Nabi SAW kata apa, sekiranya kamu bertemu anak yatim, usaplah kepala dia. Usaplah kepala anak yatim tu. Betapa dituntutnya kita tu untuk berbuat baik, sampai kan disuruh usap kepala anak yatim. Sebanyak mana rambut yang kena kepada tapak tangan anak yatim, kita tu, macam tangan kita sentuh rambut dia tu, sebanyak mana rambut yang terkena tapak tangan itu, sebanyak itulah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah, anak yatim, Masya Allah. Jadi Nabi SAW juga kan, Allah takdirkan dia sebagai anak yatim. Ketika masih dalam perut lagi, Allah dah ambil nyawa ayahnya, menjadikan dia seorang anak yatim. Dan begitulah Walid ketika usia 8 tahun
ayah meninggal dunia, keadaan paling sedih ketika mana kita pergi sekolah. Kita tengok kawan-kawan kita semua mak ayah hantar pagi, umur 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mak ayah hantar kita pergi sendiri-sendiri. Kemudian tu Walid akan Walid ketika sekolah rendah dululah, pernah juga mendapat hadiah dapat keputusan cemerlang di sekolah kan. Jadi hujung tahun tu sekolah akan buat penyampaian hadiah kan. So cikgu cakap okey, semua bawa, siapa yang penerima hadiah ni bawa mak ayah datang kan. Jadi Walid tak ada siapa nak datang. Mak sibuk dengan jaga adik-adik kan, adik-adik kecil-kecil lagi kan. Jadi bila kawan-kawan lain naik pentas terima hadiah Walid naik sorang-sorang. Kita ni air mata tu bertakung di bawah ni tengok kawan-kawan, sebab tau aku tak ada siapa pun. Walid tak boleh nak salahkan mak, sebab mak sibuk dengan adik-adik yang masih kecil. Adik Walid ayah Walid mati, Salma, Zamri masih kecil lagi. Jadi ketika itu bila kita tengok, memang terasa sangat lah. Memang terasa sangat ketika itu. Sebab tu kita kalau masih ada ayah, masih ada ibu, jangan kita sia-siakan mereka. Tanpa mereka kita tidak ke mana-mana. Tanpa doa mereka, tanpa kita tanpa meredha mereka, kita tak ke mana-mana. Kalau kita berjaya pun tanpa redha mereka, itu adalah sekadar istidraj Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua ibu bapa ini memainkan peranan yang besar dalam hidup kita sentiasa. Daripada selagi kita bernama anak, walaupun kita usia 100 tahun, 200 tahun, ibu bapa masih ada, wajib kita taat kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai dah ayah mati, mak mati, baru kita nak menyesal, baru kita nak menangis. Itu dah terlambat kan. Jadi Walid memandang diri Walid dulu, tak ada siapa-siapa nak menegur. Cumalah alhamdulillah Walid sempatlah bersama bapa saudara Walid dulu. Dia sempat duduk dengan dia sekejap, 2 tahun begitulah. Tapi itulah bapa saudara tu lain sikit lah. Kalau bapa sendiri lain. Kalau pukul tu, kalau ayah pukul tu, Walid pernah kena rotan jugalah masa Walid bapa Walid masih hidup tu. Sempatlah kena kan. Tapi itu adalah satu, masih ingat sampai hari ni, walaupun ketika umur 7 tahun pernah kena pukul rotan sebab nakal. So itu masih ingat. Itu menjadikan satu kenangan manis bagi kita. Jadi ketika mana Walid punya ada anak, Walid melihat diri Walid dulu. Jadi di situlah mula kita mendidik anak-anak kita dengan agama. Reti agama. Sekurang-kurangnya mereka solat di awal waktu, di awal umur usia. Itulah. Siapa yang masih ada ayah, siapa yang masih ada ibu, yang berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ayah dan ibu ni umpama dua sayap. Sekiranya kita cuma mendapatkan redha kepada ayah kita, 1 sayap, ibu kita 2 sayap. Burung tidak akan boleh terbang sekiranya dia mempunyai 1 sayap. Dia perlu ada 2 sayap untuk dia terbang. Begitulah redha kedua orang tua kita. Kalau kita cuma berbuat baik satu saja, berbuat baik kepada ibu saja, ataupun berbuat baik kepada ayah saja, tidak ada apa. Masya Allah. Siapa ni? Wati. Anak saya tak sempat kena ayah dia, sekarang 4 tahun. Selalu tanya ayah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Wati kuat memberitahu. Selalulah menceritakan Wati Walid cakap kat Wati ni, Masya Allah, anak 4 tahun dah kehilangan ayah. Okey. Seorang ibu, dia mesti menceritakan kehebatan ayah dia. Ayah kepada anak dia.
ayah kamu bagus, ayah kamu begini kau. Supaya apa? Supaya hidup di dalam jiwanya. Sebab ayah dia dah meninggal kan, hidup di dalam jiwa dia untuk menjadi seorang laki-laki yang hebat seperti ayahnya. Walid dulu, Walid selalu mengidolakan ayah Walid. Pergi mana, mak Walid selalu cerita, oh ayah kau ni begini hebat. Jadi kita selalu, wow, hebatnya ayahku, hebatnya ayah aku kan. Gitulah seorang ibu ni banyak-banyak nak jadi ibu ni, dan banyak ibu kat sini. Jangan kita menceritakan hal buruk ayah, aib ayah, tak boleh. Sebab dia akan masuk dalam jiwa anak-anak tu satu, alah, menyesalnya aku jadi anak dia, menyesalnya aku jadi anak dia. Jadi dia bayang tengoklah macam mana. Banjir kenapa? Sedih ke? Ya, boleh. Siapa yang nak menganggap Walid sebagai ayah, ya. Siapa yang tidak ada ayah, Walid no problem lah. Boleh boleh anggap Walid ayah, Umi sebagai ibu. Kalau tak ada ibu, Umi lah. Boleh. Allahu Akbar. Ya. Okey, mereka yang tidak ada ayah kan. Ya, Walid, saya mak mak 4 anak 4, pening enggak nak perangai anak ayah. Anak-anak memang dia bermeningkan. Anak-anak ni memang dari kecil sampai ke besar dia bermeningkan. Masa kecil dia pening dengan nakal, lompat sini lompat sana, nangis gaduh sini kan. Okey. Kita semua ada keluarga. Kan? Kita semua ada keluarga, ada ibu, ada ayah, ada anak-anak lah. Kebanyakan ibu-ibu lah kat sini ni. Cubalah kita hidup dalam keluarga kita tu, hidupkan agama dalam keluarga kita. Kalau kita tidak hidupkan agama dalam keluarga kita, kita nak hidupkan apa? Dunia hari ini berada di penghujung. Dunia hari ini berada betul-betul di penghujung. Sudah sampai hampir bila-bila masa kalau Allah kata takdir Dajjal keluar, anak kita nak ikut siapa? Anak kita nak ikut siapa? Dajjal ni bukan main-main tau. Sebab tu disuruh sangat, Nabi suruh sangat kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni kalau datang, Allah Ta'ala memberi istidraj kepada dia, kan? Dia kata kering laut di lautan, maka keringlah laut di lautan. Dia kata tanah yang subur, kering kontang. Kita tanam macam-macam subur kan, buah mempelam, buah harum manis, buah nangka, buah cepadak, buah duku, buah langsak, buah manggis, semua ni. Kalau Dajjal kata kering kontang, mati semua pokok, terbakar semua hutan, terbakar. Ketika itulah Dajjal mengumpan kepada kita kemewahan harta makanan. Kalau kau nak ikut, nak dapat makanan, kau kena ikut aku. Kita nak ikut siapa? Sehingga kan disebut oleh guru Walid kata, ketika Dajjal datang ni, orang-orang yang beriman ni, ingat lagi Datuk Guru Walid dulu sebut, orang beriman ni cuma beberapa belas ribu sahaja satu dunia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Cuma berbelas ribu orang saja satu dunia ni. Dan orang-orang beriman ini, untuk menjaga iman mereka ini, mereka terpaksa bermakan apa? Makan zikir-zikir saja, dan memakan daun-daun yang kering. Tak ada makanan. Jadi kalau kita tidak masukkan agama dalam diri anak-anak kita, anak-anak kita esok nak ikut siapa? Kalau kita mati, takdirkan mati, anak-anak keturunan kita nak ikut siapa? Allahu Akbar. Ya, baca surah Al-Kahfi setiap hari, setiap pagi kan. Baca surah Al-Kahfi untuk menghindar daripada fitnah Dajjal. Ayat 1 sampai ayat 10 dan ayat 10 ayat terakhir.
Ya, Al-Mulk juga, jangan kalau dapat kita jangan tinggal jangan tinggal satu hari pun surah Al-Mulk. Sebab Al-Mulk ini surah yang akan menjadi peguam kita di akhirat besok. Peguam bela kita di akhirat esok. Surah Al-Mulk. Ada Aina kan ni? Kan. Aziz lah. Aziz, Jamil Star. Itulah. Balik kongsi balik sebenarnya tak ready pun nak bercakap apa-apa dalam live ni, sebab tu tidak buat persiapan apa pun kan. Cuma asal tu nak tunjuk lampu je. Asal live tadi tu nak tunjuk lampu ni, keciwi ni. Baru beli lampu. Itulah. Betul. Kalau kita cerita pasal kehidupan seorang anak yatim ni kan, memang sedih lah, sedih. Sebab tu Rasulullah SAW diuji ketika awal tu dia tidak ada ayah. Kemudian ketika usia dia dalam berapa 6 tahun 7 tahun lah. Berapa ibunya pula meninggal. Ketika dia ketika dia berusia 7 tahun 6 tahun ibunya pula meninggal. Bayangkanlah, duduk dengan bapa saudara. Rasulullah duduk dengan Abu Talib. Sebelum tu duduk dengan Abdul Talib, kakeknya, atuknya. Kan? Lepas atuknya meninggal, duduk dengan bapa saudaranya Abu Talib. Kita pernah terbayang tak? Setiap tahun kita dengar kecelakaan jalan raya. Mudah-mudahan tahun ni tak adalah kan? Balik satu keluarga ke kampung, ada yang Walid baca tu sampai menitis air mata tu bila pasangan suami isteri ni balik kampung, anak kecil-kecil lagi. Anak dia 2 orang, laki-laki dua-dua. Accident, mak dan suami isteri ni meninggal. Anak ni tercampak luar dalam hutan. 2 beradik cedera parah. Tapi mereka masih hidup. Mereka hidup dengan ibu ayah yang duit banyak, yang orang kata berada lah, ada kereta hebat kan. Tiba-tiba sekelip mata menjadi yatim. Sebab kadang-kadang tu kita rasa kita teruk dah kan. Ada orang lebih teruk daripada kita lagi. Jadi itulah, tiba-tiba yang ada keluarga, tiba-tiba mak ayah meninggal, anak kecil, masih kecil, jadi anak yatim. Itulah. Jadi jangan kita rasa selesa sangat. Jadi itulah sedikit sebanyak yang Walid cerita tentang Walid masa kecil. Tapi maaflah, cerita ni tak tersusun dengan elok. Sebab apa? Kita nak baca komen, kita nak bercakap, kita duduk tengok soalan, dia duduk pusing dalam otak ni. Jadi jadi cerita kita tu tidak smooth gitu kan. Minta maaf. Ini first time Walid nak live nak sambil sembang-sembang santai, sembang kosong kan. Ini first time, so minta maaf sekiranya perjalanan apa yang Walid sembang, cerita ni tak apa orang kata, tak tersusun. Lain kali lah insya-Allah Walid buat persediaan sikit. Tapi biasanya Walid kalau buat persediaan jadi takut nak live. Bumi ada dekat cafeteria dengan Bumi biasalah dia akan duduk lepak dengan banak-banak tu. Lepak masak-masak itu, masak ini, masak itu, reka makanan itu makan.
Umi dah ada plan untuk nak masak bulan puasa ni. Semalam malam ni meeting. Apa nak buat. Umi ni dia suka apa? Dia suka buat plan awal. Okey okey je. Rindu yang berat. Rindu kepada siapa? Kepada ayah. Masya-Allah. Siapa yang ada ayah, dah lama tak jumpa ayah, mesej kat ayah. Mesej kat ayah, rindu, bagi tahu I love you ke apa ke, bagi tahulah. Sebenarnya ayah-ayah kita ni, dia tak cakap dia rindu kat kita. Dia malu nak cakap. Biasalah ayah tidak akan memberitahu dia rindu, tapi sebenarnya seorang ayah tu pasti merindui anaknya. Mesej pada ayah, voice pada ayah, call ayah. Kadang-kadang biasalah anak dengan ayah, dengan ibu ni, dengan ibu dia rapat. Dengan ayah ni dia tak rapat. Sebab apa tak rapat dengan ayah? Sebab dia selalu kena bantai dengan ayah dia. Sebab apa ayah dia bantai dia? Sebab ayah dia nak jadikan dia orang. Sebab apa? Sebab itulah anak-anak ni tidak rapat dengan ayah. Sebab tu dia suka memandikan, kenapalah ayahku ni, kenapa tak dapat ayah macam tu. Tengok ayah orang lain, dia rasa nak ayah macam orang lain. Dia tak bersyukur ke jadi dia ada ayah orang lain. Orang lain cuba bayang tengok, yang orang yang tidak ada ayah, tak tahu ayah kat mana. Dilahirkan bukan daripada perkahwinan yang sah. Bayang kita tengok macam mana. Ayah ni, dia akan melihat daripada jauh anak dia. Dia tidak akan duduk melongok, oh Masya Allah. Dia tak akan puji anak dia kat depan-depan. Itu ayah. Antum semua selalu dengan perasaan ibu kan. Sebab antum ibu. Tapi antum tak pernah dengar perasaan ayah. Sebab apa? Ayah jarang bercerita. Ayah dia tak nak cerita. Kalau dia menangis pun, dia akan menangis senyap seorang-seorang. Menangis dalam toilet. Menangis dalam toilet. Menangis ketika orang sudah tidur. Dia akan menangis kalau benda-benda yang menimpa keluarganya. Pastilah menangis kan. Dia dah didik anak dah begitu, tiba-tiba jadi begini kan. Pastilah dia menangis. Mengadu kepada Allah, ya Allah, Kau angkatlah azab ini, ya Allah. Kau angkatlah ujian ini, ya Allah. Mudahkan ujian ini, ya Allah. Tabahkanlah, tetapkan pendirian hati-hati kami, ya Allah. Itu ayah dia. Dia takkan cakap dia nak pergi peluk anak dia depan-depan dia, dia tak buat begitu. Tak buat begitu. Tambah pula anak perempuan kan. Dia ada kita bukan Mak Saleh, kita bukan orang putih. Kan? Orang putih boleh lah. Tapi orang putih kehidupan mereka, sosial mereka lebih teruk. Dia orang lagi hebat. Cakap dengan ayah, mak ayah, you, I, you je kan. Banjir. Ya, Walid ni memang garang sikit lah. Bukan, so sebab kita nak bentukkan anak kita macam mana. Kita je kenal anak kita macam mana. Kadang-kadang bila kita tengok Walid pun tahu dah garang. Biasalah, itu kalau kita dah ada darah campuran macam-macam, ada India, ada Pakistan, ada Arab, ada Melayu, di genetik darah tu kadang-kadang dia membuatkan kita garang juga. Iyalah, walaupun tua pun kena terkah juga. Yang bernama ayah dia tak tengok benda-benda gitu. Seorang ayah ni, sekira dia melihat perbuatan yang tidak baik anak dia lakukan, kalau dia tak tegur, kalau dia tidak marah, tergantung macam mana perangai ayah tu. Kalau ayah tu memang garang, takkan dia nak cakap baik-baik. Dia memang PL dia, perangai dia begitu dah. Perangai susah nak ubah.
Perangai seseorang tu dia susah nak ubah. Cuma dia boleh tune sikit boleh lah. Kalau dia melihat anak dia melakukan kemungkaran, kalau anak dia melihatkan anak dia melanggar syariat, batal atas syariat, wajib ke atas ayah dia menegur anaknya. Tak boleh kamu begini, tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh kamu begini, tak boleh, ini menyalahi syarak. Kan? Tak boleh begitu. So, sekiranya ayah dia dah tegur, anak dia masih melakukan juga, habis. Makna kata tugas ayahnya selesai. Dia tidak akan disoal di akhirat besok. Dia tidak akan disoal di akhirat besok. Tapi anak dah dia tegur dah, dia dah marah dah, dia tengking, dia marah semua dah. Anak dia masih nak buat juga. Dia tidak akan ada tapi sekiranya ayah tidak tegur, ayah biar je, tak apalah, anak aku muda lagi, biarlah, besok dia tua, esok dia bertobatlah. Kalau ada ayah begitu, minta maaf cakap lah, itu ada seorang ayah yang dayus. Ataupun suami membiarkan isterinya membuka aurat, membiarkan isteri menayang body, pakai baju ketat, minta maaf cakap, tunjuk sini, tunjuk sana. Itu seorang suami yang dayus. Nabi SAW kata orang yang dayus ini haram kepadanya bau syurga. Sedangkan bau syurga itu sudah terhidu, sudah tercium 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi Walid tak naklah menjadi seorang yang dayus, kan? Tegur isteri kita sekiranya dia memakai pakaian yang menjolok mata, memakai pakaian yang tidak menempati syariat, kita kena tegur. Suami, isteri juga tolong faham. Kadang-kadang ni suami nak biar kesianlah kat suami kita, bila suami kita dah di level dayus ni. Allah, bantu suami anda sekalian. Yang belum tutup aurat, wali doakan supaya Allah memberi kemudahan jalan untuk menutup aurat. Yang masih pakai seksi, wali doakan agar Allah memberi kekuatan untuk menutup aurat dengan sempurna. Pelan-pelan, tak apa, pelan-pelan. Yang penting kita nak berubah. Muhajirah ilallah, berhijrah kepada Allah, berhijrah kerana Allah. Arwah ayah tengok mata takut ya. Gerun nak, gerun. Takut. Dia tiba-tiba ketang sendiri. Aziz baru je semalam kena rotan Aziz. Nak cerita lah kat sini tak? Semalam kena rotan Aziz. Tapi itulah, kita jalankan tugas ayah, kita sebagai seorang ayah. Kita jalankan, tapi di lidah ni duduk baik, jadi sembang-sembang, tak masalah. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri. Itulah perkongsian balik pada hari ini. Bila-bila kita akan live lagi, sembang-sembang kosong. Siapa yang tidak ada ayah tu boleh bertanya Walid di live ni kan. Kalau Walid nampak, boleh baca tu, bolehlah kita itulah. Jadi kepada anak-anak, jangan sesekali kalian menderhakai kepada kedua orang tua kalian. Jangan sesekali. Kalau kalian, sebenarnya anak-anak ni tidak layak pun untuk berasa hati merajuk dengan ibu ayah. Tidak layak anak merajuk, berasa hati dengan mak ayah ni. Kan? Apatah lagi kalau anak-anak ni tak bercakap dengan mak ayah dia, tak bercakap, tak bertegur mak ayah dia. Itu satu-satunya ayat, tak tahulah. Kalau kalian ada begitu, nak masuk Ramadan ini, mohon maaf kepada ibu, mohon maaf kepada ayah, minta maaf semuanya.
Nak masuk Ramadan, jangan sampai kalian masuk dalam Ramadan kalian masih ada rekod tak baik dengan mak ayah. Settle sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, settle masalah kalian dengan mak ayah. Minta maaf. Kalau dia tidak maafkan lagi, minta maaf lagi. Wali, saya dah minta maaf dah, mak ayah tak maafkan. Tak boleh begitu. Teruskan minta maaf. Teruskan minta maaf. Teruskan minta maaf. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dah mak kita tak suka benda yang kita buat tu, kita jangan buat. Mak kita kata, kau jangan duk tayang-tayang body sangat dekat Facebook. Jangan buat. Hati-hati. Seorang anak. Walid juga anak. Walid juga pernah melakukan kesilapan dengan ibu ayah dulu kan. Itu tapi dah kita pernah melakukan kesilapan, takkan kita nak biarkan anak kita melakukan benda yang sama. Kita kena tegurlah. Agama Islam ni sebetulnya diringkaskan untuk agama yang penuh dengan nasihat. Ya. Agama Islam ad-din Islam inilah agama nasihat. Seperti kata Rasulullah, qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-din al-Islam din nasiha. Yani apa tu? Agama Islam ni adalah agama penuh dengan nasihat. So kalau kita tak nak terima tu, bagi kita terima istighfar banyak-banyak. InsyaAllah kita boleh terima. Okey, Aziz cerita sikit bagi Aziz, apa perasaan Aziz? Ada ayah. Ada tak kawan Aziz yang tidak ada ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Masa dulu bukan dah pernah boleh rasa dah macam mana tak ada rasa tak ada ayah tu. Sebab masa dulu kan duduk kat Indonesia. Lik ada kerja kat Malaysia. So Aziz di rumah. Balik kat Mesir juga. Balik di Mesir masa tu. Tak ada apa-apa. Bila jumpa ketemu dengan Lik je, rasa macam kita ni jumpa dengan kekasih kita yang kita sayang sangat. Sampai ada masa tu Aziz masih kecil lagi. Masih kecil dah tu, Lik pun angkat Aziz, pusing-pusing sana sini. Ingat sangat masa tu. Best sangat. Hilang lah. Betul? Dah tu akhirnya sekarang Aziz pun bolehlah jumpa dekat sini. Bersyukur juga. Bukan Aziz tu, Aziz ni jenis takut sikit lah dengan benda-benda yang menyakitkan Aziz tu. Walaupun Aziz pun tahu juga Lik tu pun sebetulnya nak tegur Aziz. Sebetulnya tu salah. Walid garang tak? Walid bolehlah juga garang. Sebab Walid ni dulu seorang penyayang. So bila Lik sayang kat kita, dah tu kita pula nakal, kita pula buat benda yang tak elok, ayah kita akan terasa, bukan dulu aku ajak kau macam ni, aku ajak kau macam ni, sikit-sikit ziarah makam, baca Al-Fatihah semua tu, tapi kenapa jadi macam ni? Ayah rasa sedih. Lagi. Dah tu dulu masa hari tu, masa sebelum Aziz pergi Mesir tu, Aziz tiba-tiba Lik datang kat rumah tu kan, yang Aziz pernah cerita kat meja bulat tu kan. Memang masa tu memang Aziz sangat-sangat terkejut. Aziz sangat-sangat happy sangat masa tu nak jumpa sangat Lik. Memang Aziz nak tunggu-tunggu. Sampai bukan nak cakap Aziz ni terlalu ni sangat. Sampai masa tu Walid tak datang, mak tu meninggal masa tu, Datuk berpisah dengan kawan-kawan. Berat sangat sampailah demam Aziz dulu. Sampai rasa demam tu memang sangat berat sangat masa tu. Sebab dah macam mana dunia tak lambat, tak cepat. Kita kat dunia ni sekejap je. Allah akan tarik nyawa kita dalam masa-masa bila saja. Dalam masa ni InsyaAllah kita semua akan menjadi husnul khatimah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada benda-benda yang tak elok. Ya Allah, jadikanlah kita ni orang-orang yang baik. Jadikanlah kita ahli jannah di samping bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Walid semua, insya-Allah. Itu je lah. Itu je. Okey. Itu dia
perkongsian daripada Aziz. Nak masuk maghrib dah ni. Kita punya time di sini dah nak masuk maghrib. InsyaAllah jangan kita ada masalah dengan ibu ayah kita. Sebelum kita masuk Ramadan, kita minta maaf. Jangan tak tegur ayah kita. Orang yang tak tegur 3 hari dengan kawan-kawan, bergaduh dengan kawan-kawan, tak tegur 3 hari pun amalan dia Allah tak terima. Apatah lagi kita tidak bertegur dengan mak ayah kita. Apa lagi? Mereka yang ayah kamulah yang mengazankan kamu di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri kamu. Suara yang mula-mula kamu dengar ketika keluar kamu ke dunia adalah suara ayah. Ayahlah yang banyak perempuan kat sini kan. Ayah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apatah lagi anak sulung kan. Anak yang pertama. Kelahiran yang ditunggu-tunggu. Setiap kali ibu dia mengandung, ayah akan mengusap-usap di perut ibu ya, isterinya kan. Bila anak kita nak keluar, bila anak kita nak keluar, bila anak kita nak keluar. Hari yang ditunggu-tunggu, kita lahir ke dunia. Kita disambut oleh bidan ataupun doktor yang bertugas. Akhirnya doktor panggil, ayah mari sini. Awak ayah dia kan? Ya. Ini anak perempuan. Ayah sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan zuriat kepada aku. Apatah lagi kalau pasangan itu berkahwin dah lama. Berkahwin dah lama. Kan? Tiba-tiba dapat anak, bersyukur dia. Tiba-tiba anak tu bila besar mengguris hati. Betapa hancurnya hati, betapa remuknya. Betapa remuknya hatinya. Dialah kamu yang ditatang ketika kecil, di iqamah di telinga kiri kamu. Suaranya yang pertama-tama masuk ke gendang telinga kamu. Nah. Walid cerita ni bukan Walid nak bagi tahu Walid ni sebagai seorang ayah sangat. Walid nak ceritakan aku juga seorang anak. Aku juga begitu. Hidup ini berputar begitu. Aku dilahirkan oleh ayah aku yang mengazankan aku di telinga aku. Suara yang pertama didengar di kuping, di gegendang telinga aku adalah suara ayahku. Ayahku mengazan ke telinga aku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan aku adalah anak seorang Muslim, anak seorang orang Islam. Kalian perempuan diiqamah di telinga kiri kalian, menandakan kalian adalah anak orang Islam, dilahirkan sebagai Islam. Sebelum kita masuk Ramadan, Walid ulang benda-benda ni banyak kali. Mesejlah kepada mak ayah kamu kalau kamu ada masalah. Walaupun tidak ada salah pun, mesej mak, minta maaf. Kalau adik ada buat silap, kalau akak ada buat silap, kalau angah ada buat salah, mengurus. Walaupun mak ayah tak cakap, pasti dia pernah kita semua pernah mengurus perasaannya. Walid nak bagi tahu gini je. Anak kalau lambat reply mesej mak ayah terasa hati. Kadang-kadang ataupun kalaulah seorang ibu atau ayah yang mula memesej, menghantar WhatsApp kepada kita, itu dah dikira derhaka. Kenapa kita tidak boleh mesej kepada mak ayah kita setiap hari?
pagi-pagi, Assalamualaikum mak, apa khabar, dah makan belum? Just itu je. Kalau kau malas nak type pun copy paste je. Copy paste, hantar kepada mak ayah. Kadang-kadang mak kita hantar mesej kepada kita, ayah kita, kau dah makan nak? Lepas tu kita pula tengok scene. Kata kadang-kadang mak ayah ni menunggu-nunggu kau reply sebenarnya. Sebenarnya menunggu-nunggu kau reply. Tapi kau tak reply. Tak scene lagi ke? Kau sengaja membuat apa, tak bagi nampak blue tick tu, buat setting dekat tu supaya tak nampak kau scene. Betapa jahat yang kita. Betapa jahat yang kita. Kita setting supaya nanti. Di mana kita sebagai seorang anak? Kadang-kadang kita rasa, apalah ayah aku ni, mak aku ni, aku dah besar lah, aku dah dewasa lah, nak marah-marah, besar malu lah, aku dah besar dah. Sebenarnya di mata ayah kamu, kamu masih baby. Walau kamu besar, berjanggut, berjambang, kan, berjambang, tapi di mata mak ayah kalian, kalian tetap masih anak-anak kecil dia. Kalau tak percaya, kalian tunggulah kalian tua besok, kalian tengok anak yang sudah membesar, kamu akan rasa mereka masih kecil. Okey, sudah azan maghrib. Minta maaf banyak-banyak, nanti Walid akan live lagi. Minta maaf banyak-banyak sebab tak tersusun dengan campur emosi, campur sebab, campur macam-macam dengan tak bersedianya. So just tadi tu nak cuba nak tunjuk lampu raya ni, lampu Ramadan. Sini dia ada azan. Insya-Allah Walid jumpa lagi. Dah azan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan ya.